Assalamualaikum semua. Bertemu kita sekali lagi dalam siri kedua Geometri Koordinat tingkatan 4. Masih lagi dalam tajuk yang sama, bab 7 Geometri Koordinat. Okay, standard pembelajaran kita pada hari ini 7.3.5 masih dalam luas poligon. Tapi kali ini kita akan menyelesaikan masalah yang melibatkan luas poligon. Okey, ini pengetahuan sedia ada dah. Okey, pengetahuan yang sedia ada yang sepatutnya kita dah tahu ialah luas poligon, mencari nilai luas poligon menggunakan rumus. Macam mana cara kita nak cari luas segitiga, macam mana kita nak cari luas sisi 4 dan juga luas poligon lain yang lebih daripada 5 bucuk. Okey, ini ingatan sekali lagi lah. Ingatan sekali lagi, jika koordinat disusun secara lawan arah jam. Contohnya ACBA, luas yang diperoleh bernilai positif. Manakala jika sebaliknya, luas yang diperoleh akan bernilai negatif. Jadi, bila negatif, kita akan gunakan nilai mutlak kerana kena ingat satu perkara, luas sentiasa bernilai positif. Macam mana pula kalau luasnya sifar? Okay, bila luas sifar bermaksud bucuk-bucuk tersebut membentuk satu garis lurus. Okay, mari kita tengok satu soalan. Diberi titik P 4-2, Q 93 dan R 2T. Dia tak bagi nilai T, dia tak bagi nilai R. Okey, ialah 3 titik pada satu satah chartes. Cari nilai T dengan keadaan titik-titik P, Q dan R membentuk satu garis lurus. Okey, apabila dia membentuk satu garis lurus, harus ingat terus kembali kepada kita punya nota apa? Luas ialah sifar. Okey, jadi kita terus dapatkan luas dia sama dengan sifar. Okey, kita susun luas. Luas sama dengan 1/2, 4-2, Q 93, R 2T dan patah balik kepada nilai titik P 4-2. Jangan lupa tanda modulus ataupun nilai mutlak. Okey, jadi jangan risaukan 2T dengan T ini. Tak apa, kita darab saja dulu. Kita masukkan saja dulu dekat dalam kita punya rumus. Okey, 4 darab 3, 12 tambah 9T tolak 4T. Kemudian kita tolak dengan hasil tambah yang di bawah ni. Tolak negatif 18 tambah 6T tambah 4T. Okey, macam ni. Kita selesaikan dulu yang dekat sini dan juga di belakang ni. Okey, 12. 12 tolak negatif 18. 12 tolak jadi tambah. 12 tambah 18 jadi 30. Okey, dapat 30. Okay, 9T tolak 4T jadi 5T. 5T, lepas tu tolak 6T. Dapat negatif 1T. Negatif T tolak dengan 4T. Jadi negatif 5T. Okay, jadi kita akan dapat jawapannya negatif 30 tolak 5T. Okey, so sekarang ni kita tak boleh nak selesaikan di sini. Okay, yang kita boleh buat ialah 1/2. 1/2 ni kita bawa ke sebelah kiri. 1/2 bawa sebelah kiri, dia akan jadi 1/2 ni bawa sebelah kiri, dia akan jadi bahagi. Okey, jadi bahagi. Okey, bila bahagi dengan 1/2, sifar bahagi 1/2 akan dapat sifar. Okey, ni bawa sini, dia akan jadi bahagi 1/2. Ataupun kita darab dengan 1/2 lah. Tapi dia akan dapat sifar juga walau macam mana pun. Okey, jadi kita akan dapat sifar.
Sifar sama dengan 30 tolak 5T. Okey, di sini kita nak buka tanda modulus. Okey, kalau nombor lain, dia akan jadi sifar 30 tolak 5T sama dengan tambah tolak sifar. Tetapi disebabkan oleh sifar ni bersifat neutral, dia tidak positif dan dia tidak negatif, jadi kita tak perlu letak tambah tolak. Tapi kalau nombor lain, kita kena letak tambah tolak. Okey, kemudian kita akan tengok 30 tolak 5T. 5T ni saya bawa ke sebelah kiri. Jadi negatif akan jadi positif lah. 5T sama dengan 30, 5T sama dengan tolak. Okey, itu jawapan saya. Cuba kita tengok jawapan sebenar. Okey, kita tengok jawapan sebenar. Okey, jawapan sebenar ialah 6 juga. Jadi samalah dengan jawapan yang kita dah buat tadi. Okey, dapat jawapan yang sama. Okey, dekat sini. Dah dapat dah jawapan. Okey, kita susun dan kita letakkan dapat 1/2, 30 tolak 5T. Kita samakan dengan sifar. Samakan dengan sifar sebab apa? Sebab dia kata garis lurus. Bila garis lurus, kena ingat terus. Luas dia sama dengan sifar. Okey, kemudian kita selesaikan. Dapat T sama dengan 6. Okey, saya harap semua orang boleh fahamlah yang ini. Okey, seterusnya. Seterusnya kita tengok pula diberi luas sisi 4 ABCD dengan bucu-bucu A, B, P5. B, P5. Maksudnya dia ada pemberi ubah di situ. C5 negatif 1 dan D sifar negatif 2. Diberi luasnya 32.5 unit persegi. Cari nilai positif bagi P. Okey, dekat sini kita kena tengok beberapa perkara yang kita kena alert sedikit. Okey, yang pertama dia beri P5 ni. Kemudian dia dah bagi dah nilai dia. Ni nilai luas dia. Luas dia ialah 32.5. Dia dah bagi 32.5. Jadi kita ingat. Kemudian disuruh cari nilai P. P daripada titik B ni tadi. Okey. Kemudian itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ialah disuruh cari nilai positif sahaja. Dia nak nilai positif sahaja bagi P. Jadi ada 3 perkara dekat dalam ni maklumat yang kita kena highlight. Yang pertama luasnya dia dah bagi 32.5. Kemudian disuruh cari nilai P. Cari nilai P tapi dia nak yang positif sahaja. Okey, jadi kita kena hati-hati di sini. Okey, macam biasa kita akan luas. Kita cari luas 1/2. Jangan lupa 1/2 ya. Sebab asasnya ialah kepada segi 3. Okey, jadi 1/2. 1/2. Kemudian kita susun di depan dan di belakang mesti sama ya. Di depan dengan di belakang mesti sama sebab dia poligon. Okey. Jadi kita susun dan kita cari nilainya. Okey, kita cari nilai 4 darab 5 negatif 20. Tambah negatif 1P tolak 10. Tolak tambah dengan sifar. Tolak dengan P 25. Sifar 8. Okey, kita cari dah nilai dia dekat sini. Ni negatif 20 tolak 10 dia akan jadi negatif 30 tolak P. Okey, P tambah 33. Okey, so sekarang ni kita boleh selesaikan lah. Selesaikan. Negatif 30 tolak 33 dapat negatif 63. Okey, dapat negatif 63 kat sini ni. Negatif P tolak P, dia akan jadi negatif 2P. Okey, so ingat balik yang ini. Cara dia macam mana? Yang dalam modulus jangan kacau lagi. Tapi 1/2 kita bawa ke sebelah kiri. Okay, 32.5 bahagi dengan 1/2.
Ataupun kita buat kat sini. Jadi bawa ke sebelah sini, dia akan jadi 32.5 darab dengan 2. Okey, bila dia darab 2 dapat 65. Okey, so dekat sini kena hati-hati. Okey, 65 ni disebabkan ada tanda modulus kat sini. Okey, ada tanda modulus, kita nak buka modulus tu, kita kena ada tanda tambah tolak. Sebab apa? Di dalam modulus boleh jadi nilai tu positif, boleh jadi juga nilainya negatif. Jadi dia ada 2. Okey, jadi dia ada 2. Kita kena letak tambah tolak 65 sama dengan negatif 63 tolak 2P. Apa maksud tambah tolak? Satu tu kita akan letak negatif 63 tolak 2P sama dengan 65. Negatif 63 tolak 2P sama dengan negatif 65. So ada satu negatif, satu positif. So ada 2 lah persamaan kita ni. Okey, selesaikan. Okey, bawa ke sebelah kiri. 2P sama dengan negatif 128. Jadi bila kita cari, kita dapat P sama dengan negatif 64. Okey, itu jawapan kita. Okey, yang lagi satu, negatif 63. Bawa ke sebelah kanan, dia akan jadi 2 saja. Negatif 2 lah. So 2P sama dengan 2. Okey, so P sama dengan 2 bahagi 2 dapat 1. Okey, kita dah dapat nilai P. Dah dapat nilai P, kamu kena cari nilai positif bagi P. Jadi antara dua-dua ni, P sama dengan 1 ialah jawapannya. Oleh itu, P sama dengan 1. Baru betul jawapan. Okey. Jadi kita dah tengok jawapannya. Tapi kita kena check dulu. Okey, betul ke tak betul kan jawapannya kita dah cari ni. Okey, kita tengok jawapan dulu. Alright. Dapat? Tengok ni. Betul lah kita cari. Jawapannya ialah nilai positif bagi P ialah 1. Okey, tengok kat sini. Kita kena buat. Dia mesti ada tambah tolak. Tambah tolak negatif 65. Okey. Dekat mana aku nak markah ni dekat sini? Okay, kita dah susun kat sini 1. Kita dah dapat jawapan kat sini 1. Lepas tu kita letakkan positif dan negatif 1. Dapat jawapan P 1. Jawapan last sekali baru dapat 1. Okey? Dah dapat dah jawapannya. Okey. Faham tak? Itu sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Saya harap semua dapat faham dan boleh aplikasikan luas polikon dan dapat menjawab soalan penyelesaian masalah berkaitan luas polikon. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.